kepada saya untuk ambil bahagian. Dan seperti yang kita maklum, rancangan Malaysia yang ke-12 ya, adalah satu rancangan, satu plan bagi jangka masa sederhana untuk mencapai objektif kerajaan. Kalau pada tahun September 2021, ketika itu Bera menjadi Perdana Menteri, rancangan Malaysia ke-12 ini telah dibentangkan di Parlimen. Tema mereka ialah keluarga Malaysia, makmur, inklusif, mampan. Dan selepas 2 tahun, hari ini, kita masuk ke kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 ini, yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Bun. Dan tema kita hari ini ialah Malaysia Madani, mampan, sejahtera, berpendapatan tinggi. Dan bagi saya, mana-mana parti yang menjadi kerajaan, sudah pasti mereka akan memastikan ada satu rancangan, satu plan untuk memastikan negara kita menuju ke satu arah yang lebih baik. Kecuali ada setengah parti di mana mereka kurang berkeupayaan, di mana negeri mereka apabila buka pipe air itu keluar air kopi, macam warna air kopi, mereka pula mengatakan kalau ada masalah sedemikian pergi gari peligi. Itu tak betul. Kita harus memastikan kita tak boleh ada sikap sedemikian. Minta laluan sikit. Kota Melaka ada. Negeri yang ada ni 14 je. Negeri mana? Ya. Boleh Kota Melaka sebut? Kelantan. Ya. Okay. Tan Sri Speaker. Saya merujuk betul, kepada saya nak minta laluan sikit. Indipati. Tak payahlah. Saya hanya tinggal 8. Itu semua kalau tak sudah bagi laluan, jangan dia pun jangan tak dapat kritik. Jadi jangan sentuh kalau tak bagi laluan. Ya, sudah jadi speaker kan? Ya. Okey. Saya merujuk kepada intipati. Kota Melaka saya minta kajian, buktikan tuduhan. Jangan nak buat tuduhan dulu. Rancangan mereka Jangan nak buat tuduhan dulu Kota Melaka. Di mana kita berikan tumpuan kepada menotakan kemiskinan tegah. Ya, di mana kerajaan perpaduan akan memberikan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 1.5 bilion untuk program meningkatkan pendapatan golongan miskin tegah. Ini satu rancangan yang baik dan kita harap supaya hasrat untuk menotakan miskin tegah ini dapat dicapai pada akhir tahun ini. Selain daripada itu, saya juga melihat untuk merancangkan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat, kerajaan meningkatkan siling peruntukan rancangan Malaysia ke-12 daripada ringgit Malaysia 400 bilion kepada 415 bilion. Peningkatan sebanyak 15 bilion. Jadi ini juga tahniah kepada kerajaan perpaduan. Sudah pasti dengan peningkatan 15 bilion ini dia dapat menjalankan lebih banyak projek dan juga program demi manfaat rakyat. Jadi dalam pelaksanaan subsidi bersasar pula. Di sini saya ingin menarik perhatian kepada kementerian supaya kita apabila kita nak laksanakan subsidi bersasar ini, kita harus jaga kepada golongan M40 juga. Di mana kita lihat kalau kita bandingkan mereka M40 yang tinggal di bandar, sungguh pun ada di golongan M40, tetapi mereka juga menghadapi cabaran yang besar. Jadi apabila kita nak adakan subsidi bersasar ini, kita harus ambil berat tentang golongan M40 ini. Ya, Tan Sri Speaker, pelbagai program dan projek akan dijalankan di setiap rancangan Malaysia. Dan kerjaan setiap projek itu adalah penting untuk mencapai sasaran kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-12. Maka di sini faktor utama ialah tentang kecekapan pelaksanaan. Dan jadi projek dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat semalam ada mengatakan bahawa projek yang telah lama diluluskan, termasuk projek dalam rancangan Malaysia terdahulu, tetapi belum lagi dimulakan, akan dibatalkan. Jadi dalam hal ini saya ingin menyeru kepada Yang Amat Berhormat supaya mengkaji semula tentang keputusan ini, sebab kadang-kadang ada projek yang memang penting yang telah diluluskan di rancangan Malaysia yang ke-11 atau ke-10 tetapi masih belum dilaksanakan. Barangkali ialah kerana isu perundangan ataupun isu kekurangan peruntukan sehingga mereka tidak dapat dijalankan
Kalau begitu adalah tidak adil kalau dia dibatalkan dengan begitu. Saya ingin memberikan satu contoh, ya. Di mana di kawasan saya, sepatutnya di bawah rancangan Malaysia yang ke-11, satu pembinaan sekolah baru, Sekolah Kebangsaan Duyung 2, sepatutnya dibina. Tetapi masih belum dimulakan. Jadi adalah kekhawatiran saya. Kalau apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat, kalau dibatalkan, maka dia adalah akan menimbulkan masalah di kawasan saya. Jadi saya harap dia dapat pertimbangan semula. Dan saya nak bangkitkan satu isu lagi, ialah banyak projek yang dijalankan. Ada yang berjaya, tetapi juga ada projek yang gagal, yang telah menjadi sebagai projek sakit. Saya nak menarik perhatian Kementerian Pendidikan. Mereka merupakan agensi pelaksanaan untuk membina satu sekolah di kawasan saya. Pembinaan sekolah baru 18 bilik darjah, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Duyung. Ya, saya ulang, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Duyung. Telah dimulakan kerja tersebut pada tahun 2017 lagi. Bulan April 2017. Mulakan projek tersebut. Sepatutnya siap pada Mac 2020. Sepatutnya ambil 3 tahun. Tetapi sampai hari ini, Tan Sri Speaker, selepas 6 tahun setengah, sekolah tersebut masih lagi belum siap. Kita faham ada pandemik COVID, mereka tak dapat jalankan kerja mereka. Tetapi apabila saya tinjau di kawasan tersebut minggu yang lepas, hanya tinggal lagi 6% kerja yang belum siap. Tetapi mereka masih nak minta, kontraktor tersebut masih nak minta extension of time. Mereka sudah minta 7 kali. Sudah minta 3,5 tahun. Nak minta lagi sampai tahun depan, hujung tahun depan. Hujung tahun 2024. Artinya nak bina satu sekolah perlukan 8 tahun untuk siapkan. Dan apabila kita teliti apa masalahnya, dalam kes ini ialah kerana kontraktor tersebut mengambil sikap sambil lewa, tak nak siapkan kerja tersebut. Jadi saya minta supaya agensi pelaksana iaitu Kementerian Pendidikan ambil tindakan yang tegas dan kontraktor sedemikian sepatutnya disenarai hitam nama mereka supaya mereka tidak lagi mendapat apa-apa projek daripada kerajaan. Sebab kerana sikaplah mereka ini telah menyebabkan rakyat marah kepada kerajaan. Kononnya bina satu sekolah 7 tahun tak siap lagi. Mereka harus ambil tanggungjawab. Mereka dapat kontrak, dapat untung tetapi tak boleh siap. Kita pula kerajaan yang dipersalahkan. Jadi harus diambil tindakan. Seterusnya, Tan Sri Speaker, saya merujuk kepada pendigitalan perkhidmatan, ya, di bawah pemangkin dasar keempat, iaitu memperkukuhkan perkhidmatan awam. Di mana perkhidmatan dalam talian daripada peringkat awal ke akhir, Kerajaan Persekutuan telah mencapai 81%. Tahniah. Tetapi ada kecacatannya. Saya nak kongsi satu perkara yang saya rasa ini penting. Di mana Jabatan Immigration sebelum ini ada memberikan kontrak kepada MyEG untuk mereka renew, ya, memperbarui permit pekerja asing ataupun pembantu rumah asing, ya. Mereka boleh melalui khidmat MyEG diberikan kontrak tersebut. Tetapi kita dimaklumkan sejak bulan Februari perkhidmatan tersebut telah dihentikan buat sementara. Akan tetapi, apa yang kita lihat dalam lambang web MyEG, mereka masih lagi buka untuk orang ramai, untuk bajikan, untuk membayar, untuk renew permit foreign worker mereka. Sedangkan mereka tidak dibenarkan. Jadi apa berlaku? Contohnya, kalau sebuah kilang dia ada 10 pekerja, mereka pergi online, pergi bayar. Satu orang RM2,000. Mereka terpaksa bayar kepada MyEG RM20,000. Lepas itu tunggu permit tak datang, pergi ke Jabatan Immigration, tanya, Immigration beritahu mereka sebenarnya perkhidmatan MyEG sudah diberhentikan buat sementara. Dan majikan terpaksa bayar lagi RM20,000 untuk renew permit pekerja mereka. Dan RM20,000 yang mereka sudah bayar kepada MyEG, MyEG tak nak bayar balik kepada mereka. MyEG kata nak tunggu mereka dah tunjuk bukti yang bahawa mereka sudah bayar kepada Immigration dan renew, baru nak pulangkan. Dan apa yang lebih dahsyat,
MyEG, kalau you bayar melalui MyEG boleh keluarkan invoice bahawa dia dah terima wang daripada anda dengan lambang Jabatan Immigration. Jadi hari ini MyEG, sebuah syarikat yang di listing ya di KL Stock Exchange, adakah ini sikap yang diambil oleh mereka? Jadi saya harap supaya Jabatan Immigration, polis mengambil tindakan. Adakah ini sudah ya merupakan satu kesalahan jenayah? Mereka tidak dibenarkan untuk collect ya, untuk kutip daripada orang ramai, mereka pergi kutip. Ini satu jenayah yang besar. Saya harap supaya satu tindakan yang tegas harus diambil. Kalau tidak, majikan dengan rakyat akan salahkan kerajaan juga. Sebab membenarkan MyEG melakukan kerja sedemikian. Selanjutnya, Tan Sri Speaker, saya minta sedikit masa lagi. Ya, di mana bagi kawasan Kota Melaka? Ya, bagi Kota Melaka, kita di negeri Melaka. Ya, saya lihat semalam Yang Amat Berhormat ada mengatakan ada projek baru yang berpaksikan rakyat akan dilaksanakan di Melaka, iaitu membina jalan baru daripada Kuala Linggi ke Air Molek. Terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan. Tetapi saya nak bangkit dua isu yang di mana saya rasa ada projek baru perlu dilakukan dengan segera, iaitu untuk mengatasi masalah banjir kilat. Kita perlukan projek tebatan banjir, khususnya di kawasan saya di Pengkalan Ramah Pantai. Satu kawasan yang menghadapi banjir kilat setiap kali hujan. Kalau dulu 5 bulan satu kali banjir kilat, tetapi sekarang 1 bulan 5 kali banjir kilat. Jadi ini memerlukan perhatian daripada kerajaan pusat untuk memberi peruntukan untuk mereka menjalankan projek dengan segera untuk mengatasi masalah banjir kilat di Pengkalan Ramah Pantai. Ya, di mana setahu saya sepatutnya di rancangan Malaysia ke-11 seharusnya bagi peruntukan untuk buat, tetapi sampai hari ini belum lagi dilaksanakan. Selain daripada itu, Melaka menghadapi satu lagi masalah ialah kesesakan lalu lintas. Jadi ini pun perlu diatasi. Maka saya minta supaya kerajaan boleh pertimbangkan bina satu flyover di persimpangan Pulau Gadong Malim untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Akhirnya, ya, Tan Sri Speaker, dalam usaha kita, ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada sebut, segala visi dan hala tuju untuk jaga kepentingan rakyat hanya akan tercapai dengan adanya bergantung kepada perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam itu merupakan satu sebahagian daripada enjin ekonomi yang paling penting dalam usaha kita nak capai sasaran rancangan Malaysia. Dalam hal ini, ya, seperti yang disebut pagi tadi oleh Radut, Ketua Pembangkang, mengatakan ada aduan daripada pejabat awam, ya, mengatakan mereka tidak puas hati dengan sesetengah keputusan kerajaan. Dan kita lihat, ya, selain daripada kita lihat keputusan pilihan raya 6 negeri, kita lihat undi polis dengan undi askar, mereka memihak kepada parti pembangkang. Jadi dalam hal ini kerajaan harus fikir, ya, harus adakan libat ulus dengan pejabat awam. Ingin tahu apakah pandangan mereka untuk menawan balik hati mereka. Ini seperti satu syarikat. Kalau kita majikan, kita dah upah kita pekerja, tetapi pekerja tak sokong majikan, bagaimana rancangan projek-projek ini akan dapat dijalankan dengan lancar. Okey. Jadi dalam hal ini kita ambil sikap terbuka. Kota Melaka boleh sikit. Mereka memang ada hak untuk pilih siapa. Tetapi Kota apa Melaka, yang saya nak tekankan di sini ialah kita harus dengar suara mereka dan menawan balik hati mereka supaya mereka boleh sokong kerajaan hari ini untuk kita sama-sama membangunkan negara kita untuk kita capai sasaran rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Boleh. Akhir sekali. Tak boleh akhir lagi. Last one, Sekali ya, akhir. Tan Sri Speaker, last one, ya. Mengenai dengan Kementerian Ekonomi ada mengatakan barangkali akan mulakan semula GST. Jadi dalam hal ini saya ada pandangan berlainan. Kita masih ingat sebelum 2018, iaitu pada tahun 2015, apabila kerajaan yang sebelum ini melaksanakan GST, kita bantah. Dan akhirnya kita menang pada tahun 2018. Hari ini selepas 5 tahun, saya rasa ini masih bukan lagi masa untuk kita laksanakan GST. Kita perlu jaga, ya, kebajikan, dan kita harus faham tentang beban
yang dihadapi oleh rakyat. Jadi dalam hal ini saya harap supaya Kementerian Ekonomi dapat pertimbangkan jangan laksanakan GST buat masa ini. Okey. Dengan itu, sekian. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Ketua Melaka. Saya jemput Alustar.